penolong kanan pentadbiran SMK Majidi Baru 2, Encik Amuddin bin Abdul Rashid, penolong kanan Hal Ehwal Murid, Faruzita binti Yaakob, penolong kanan Curriculum, barisan guru kanan bidang, guru-guru bimbingan dan kaunseling, guru-guru dan anak-anak pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru 2 yang cikgu kasihi sekalian. Bunga lili jatuh ke riba menjadi hiasan puteri rupawan. Bengkel jana terapi I Love Myself telah pun tiba. Mari bersama kita jayakan. Sidang hadirin sekalian, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat ilahi Allah yang Maha Agung kerana dengan limpah kurnianya maka kita diberikan luangan waktu, kesempatan dan dianugerahkan kesihatan yang baik untuk kita berkumpul secara alam maya pada hari ini bagi berkongsi ilmu berkaitan dengan penjagaan minda yang sihat sempena bulan minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru 2. Buat pengetahuan semua, Bengkel Jana Terapi I Love Myself merupakan salah satu program intervensi minda sihat anjuran unit bimbingan dan kaunseling yang bertemakan minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah akan kepentingan penjagaan kesihatan mental. Antara objektif program pada hari ini adalah memberi pendidikan dan cetusan idea kepada warga sekolah terutama anak-anak didik SMK Majidi Baru 2 untuk mengamalkan teknik yang bersesuaian dalam menangani dan mengendalikan emosi dan fikiran yang terganggu serta negatif. Mudah-mudahan perkongsian bersama dengan penceramah kita pada hari ini dapat memberikan panduan kepada anak-anak sekalian, insya-Allah. Letak buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jari 10, doa di pohon biar selamat. Membuka tirai bengkel pada hari ini, marilah kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Fahrin Azri bin Muhammad Farid dari kelas 4 Prinsip Akaun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami merafakkan kesyukuran kepadamu atas perkenan dan izinmu. Sesungguhnya pada hari yang bersejarah ini, kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesyukuran kami bagi menjayakan program intervensi minda sihat Bengkel Jurnal Terapi. Justru dengan itu, Ya Allah, Kau rahmatilah majlis ini. Berikanlah keberkatan kepada kami. Kurniakanlah kepada kami kefahaman ilmu serta sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu. Semoga dengan terlaksananya majlis ini, kami dapat menjadi insan yang berguna pada hari ini dan masa akan datang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bermohon kepadamu agar engkau terimalah usaha kami ini sebagai satu usaha yang murni dan amal ibadah di sisimu. Jadikanlah aktiviti yang kami laksanakan pada hari ini sebagai aktiviti yang diberkati olehmu dan menjadi pemangkin kepada kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan mensyukuri segala nikmat kurniaanmu. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika ada di antara kami pada hari ini diuji dengan kesusahan, maka engkau bantulah dia, Ya Allah. Jika ada di antara kami diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah dia, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami diuji dengan kesedihan, maka kau khabarkanlah berita gembira buatnya, Ya Allah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha memakbulkan setiap permintaan hamba-Nya.
Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami, warga SMK Majidi Baru 2, hati yang tenang, jiwa yang tenteram serta roh yang mempunyai sifat syukur, sabar, ikhlas dan amanah dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan. Jauhkanlah diri kami dari sifat ujub, riak, takabur, suka menabur fitnah, sifat malas, suka bertangguh dan membuang masa, buruk sangka dan khianat. Sesungguhnya sifat buruk ini akan menjadi penghalang kepada kami untuk mencapai kecemerlangan dan kejayaan dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembentukan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Fahrin Azri atas pimpinan doa itu tadi. Mudah-mudahan doa kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan program yang dirancang ini berjalan dengan lancar serta kita semua mendapat manfaatnya. InsyaAllah. Hadirin hadirat serta anak-anak yang cikgu kasihi sekalian, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih dan juga sekalung tahniah atas penyertaan anak-anak dan juga guru-guru pada program petang ini. Sebelum majlis diteruskan, suka untuk cikgu ingatkan kepada anak-anak sekalian, pastikan anak-anak telah pun menyediakan peralatan yang telah dimaklumkan sebelum ini, iaitu buku kosong untuk dijadikan jurnal, gambar anak-anak sendiri, kertas, gam dan gunting serta buku catatan. Cikgu juga mengharapkan kerjasama anak-anak untuk fokus sepanjang kita berbincang. Pastikan kamera sentiasa dibuka, mikrofon dalam keadaan mute kecuali anak-anak kecuali anak-anak ingin bertanyakan soalan. Okey, anak-anak bolehlah onkan mikrofon tersebut. Baiklah anak-anak pelajar yang cikgu kasih sekalian, sebelum cikgu serahkan majlis ini kepada penceramah, molek kiranya kita mengenali sedikit latar belakang penceramah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dah kenal barulah boleh jatuh cinta dengan ilmu beliau nanti. Nama diberi Nurul Aida Jaafar atau mudahnya dipanggil Cikgu Aida. Dilahirkan di Kota Baru, Kelantan, namun dibesarkan di Selangor Darul Ihsan. Mendapat pendidikan ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat sarjana atau master dalam bidang yang sama juga di Universiti Pendidikan Sultan Idris. InsyaAllah kita sama-sama doakan Cikgu Aida dapat menyambung pengajian beliau di peringkat seterusnya satu hari nanti. Amin. Selain memiliki sarjana dalam bidang bimbingan dan kaunseling, Cikgu Aida juga memiliki pensijilan Art Drawing House 3% ataupun ADHTP terapi. Beliau juga mempunyai pensijilan Mindfulness Love Therapy di bawah didikan Profesor Aziziah yang mana merupakan salah seorang profesor atau tenaga pengajar pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selain itu, beliau memiliki pensijilan Neo-CBT ataupun Neo-Cognitive Behavioral Therapy, Malaysia Terapi Psikologi dan beliau merupakan jawatan kuasa Mindfulness Love Therapy Malaysia. Kini beliau berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling di SMK Pangkalan PLDM Lumut Perak. Banyak sebenarnya ilmu penceramah kita pada hari ini, maka tak salahlah pemilihan penceramah program pada hari ini yang bertepatan dengan objektif yang disasarkan. Okay, sebelum kita serahkan majlis kepada penceramah, mari kita saksikan tayangan video ini.
Baiklah, tanpa membuang masa, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Penurut Aida atau Cikgu Aida untuk berkongsi ilmu berkaitan jurnal terapi I Love Myself. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara ke selatan, dari Perak ke negeri Johor. Melepasi sempadan virtual, kita bersua tanpa bersemuka, menimba ilmu tanpa syarat. Betul kan? Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga SMK Majidi Baru 2 Johor. Aduh, jauh ni hari ni terbang tak pernah sampai Johor, PKP boleh sampai. Baik, seminggu yang lepas saya berada di Banang Jaya, di Pasir Gudang, Seri Mersing, banyak lagi beberapa sekolah dari Johor. Rasa ukhuwah dengan orang negeri Johor ni sangat kuatlah, dia ada chemistry. Okay, apa pun saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Dan tidak lupa, yang pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua, barisan pentadbir, guru-guru, guru GBK dan semua murid SMK Majidi 2 yang berjaya hadir pada hari ini. Maklumlah hari ini hari Sabtu, jadi kita santai-santai, janji sampai. Yuk kita sama-sama pergi tengok. Sebenarnya cikgu ni tak pandai nak cakap Jawa ke apa tapi best friend cikgu orang Johor. Saya punya abang ipar pun orang Johor. So pernah sampai Johor, bersaudara mara dengan orang Johorian, memang sangat peramah dan baik hati. Okey, baik. Tanpa membuang masa, seperti mana yang kita maklum sekarang ni dalam keadaan fasa pemulihan kita, sama juga dengan fasa intervensi minda sihat kita. Pada mula awal-awal PKP dulu kita buat saringan, saringan minda sihat. Kemudian kita dah dapat dia punya keputusan, dah dapat result dia macam mana. Jadi kita hari ni nak buat intervensi, cara untuk membantu murid-murid semua untuk bangkit kembali. Kalau hari tu kita tengok tempoh PKP, PKP 1, PKP 2, PKP 3, terus lagi berjuang, terus pergi kepada fasa orang panggil kelesuan pandemik. Habis kelesuan pandemik, bawa lagi fasa yang baru iaitu fasa endemik. Sama ada awak lesu, awak terima dan sebagainya, awak perlu terus dalam kehidupan norma baharu. Jadi murid-murid SMK Majidi 2, sudah vaksinkah kalian semua? Cikgu pasti yang tingkatan 5 mungkin ada yang dah tergolek kena vaksin. Okay? Tapi tak apa, awak rest, awak santai-santai je sambil awak dengar-dengar celoteh Cikgu Aida. Kita sambil-sambil kita rawat sakit kita tu, kita alihkan kesakitan tu sikit pada ilmu yang sedikit je ni yang cikgu ada. Okay? Jadi kita santai-santai aja. Cikgu Sanisa hari ni jadi moderator kita pada hari ini cikgu. Okay, saya nampak muka cikgu kat situ jelas. Okey, baik. Sebagaimana yang kita maklum bahawa saat ini semua orang sedang mendepani cabaran pandemik COVID-19. Tak ada yang terkecuali, baby ke, bukan baby ke, fasa orang dewasa ke, sehinggalah yang di hujung usia. Tak ada yang terlepas. Jadi virus ni semakin ganas dan wujudnya varian-varian yang sangat dahsyat. Disebabkan itulah kita semua terpaksa korban. Kita semua terpaksa korban nikmat kebebasan dan sudah tentunya pelbagai emosi. Dan tekanan yang dialami terutamanya remaja. Bayangkan selama hari ni awak penuh dengan kebebasan. Bayangkan selama hari ni kau pergi rumah dia, kau makan, kau tidur, kau lepak, kau minum, kau tukar-tukar makan.
kan kau terbaring sana terbaring sini, kau layan motor kita seolah-olah tak ada orang kata filter. Namun nikmat kebebasan itu tidak lagi dikecapi oleh kita semua. Kalau ibu-ibu ni dia dah biasa masa duduk rumah. Bayangkan anak-anak remaja yang selama hari ni naik motor preng sana sini tak dapat, kau rasa nak start motor je kan kakinya tu kan. Duk gitu-gitu je kakinya kan. Tapi apa nak buat? Kan? Apa nak buat? Jadi dalam keadaan keterpaksaan itu, you all semua akhirnya dapat menerima keadaan tersebut tanpa disedari. Ada yang okey je. Daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3 tu dia okey je. Kalau tanya kau macam mana? Aku okey je. Hidup je ni. Elok je. Ada juga di kalangan kita yang mungkin tak sama dengan diri kita. Kalau kita tanya macam mana awak hari ni? Aku tak okey. Kau tak okey? Dengar tak okey kau dah respon macam tu pula kan? Okey. Bila tanya yang lain, ada apa rasa awak sepanjang tempoh PKP ni? Rasa macam dah habis. Segala-galanya dah habis. Disebabkan dia telah melalui satu fasa trauma mungkin sewaktu pandemik. Di mana mungkin ibu ayah kehilangan kerjaya, kehilangan ibu bapa tanpa diduga, kehilangan ahli keluarga dan kehilangan seseorang yang sangat signifikan dalam kehidupannya. Sebenarnya COVID-19 ni kalau dipandang pada musibahnya sangat banyak. Namun hari ini cikgu nak bawa pemikiran anak-anak murid cikgu semua, guru-guru semua daripada musibah bertukar kepada hikmah yang sangat hebat. Okey, baik. Kalau kita tengok cerita anak tebing tu kan, itulah dunia remaja yang sebenar. Cerita daripada cerita yang untuk meluah. Belum masuk ke dunia peluahan, ada baiknya untuk kita tengok slide yang pertama dulu. Setelah kita masuk fasa pandemik, kita dah dundang terlentang tergolek belajar PDPR online sampai satu tahap dah tak boleh nak buka mata, dah tak boleh nak celik, dah tak boleh nak mendengar. Tapi diteruskan juga. Akhirnya sampai satu tahap kalian semua melalui kelesuan pandemik. Bukan sahaja anak-anak murid tapi guru, ibu bapa, semua warga masyarakat society kita mengalami satu fasa yang sangat hebat cabarannya, di mana itulah yang disebut sebagai tanpa rasa bersalah. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Kelesuan pandemik ni mulalah. Dah mula rasa malas. Dah mula nak basuh tangan pun tak peduli lah. Kalau balik kedai pun mak kata, okey Tipa aku pergi beli bawang sekejap RM2 je. Tipa pun pergi beli bawang. Lepas tu tak ada dah nak basuh-basuh tangan. Dah tak peduli dah. Tak kisah pun, tak ada apa pun. Sekarang dah endemik dah. Ada aku kisah ke. Macam dah ignore je gitu. Okey, lepas tu sudah tidak peduli. Pakai acah-acah je, ikut dan je kan. Kemudian sudah tidur mencukupi. Dah tidur berjam-jam katanya. Tetapi masih lagi tu tak ada rasa. Tidur tu rasa macam tak ada apa-apa pun. Penat je rasa gitu. Kan? Kemudian mudah rasa marah dan terganggu. Pantang cuik sikit. Dah melenting, dah mewak-wak rupa Adik baru je macam cuik dagu sikit. Baru nak cakap kakak cantik lah. Tu marah tepih. Tak boleh kan. Abang-abang handsome rambut abang dah kembang-kembang. Dah sentap sebut rambut kembang. Jangan sekarang. Budak-budak lelaki ni tak boleh tersentak-sentak rambutnya tu. Sebutlah handsome ke apa ke kan. Itu satu pujian lah untuk anak-anak murid kita yang dah terkepung.
Cikgu Aida masih di talian ke? Rasanya mungkin line tak berapa line dia. Sebab kawasan ni hujan. Oh, okey. Okey, tak apa. Kita tunggu mungkin kejap lagi nanti Cikgu Aida akan masuk sebalik. So Cikgu harap anak-anak sekalian masih lagi stay dalam Google Meet kita. Dan cikgu mengharapkan dari semasa ke semasa bertambah jumlah peserta kita. Sekarang ni dah ada 97 di talian dan cikgu mengharapkan ada kesempatan ni sementara kita tunggu cikgu ada online semula. So boleh ajak kawan-kawan untuk join bersama. Kalau yang mana anak-anak nampak kawan tak join, ajak dia untuk bersama. Rugi kita tak join, sebenarnya ini satu perkongsian ilmu dan juga sebenarnya kita lepas ni kita akan aplikasikan apa yang Cikgu Aida ajar nanti dalam kehidupan. Anak-anak dah jawab Terputus kat situ. Okey, Cikgu Aida dah kembali semula. Minta maaf. Suara sangkut-sangkut. Ya, kat sini makin gelap tapi seandainya kalau saya terkeluar pun tak apa. It's okay, kita tenang-tenang je sebab saya akan masuk balik. Ni antara cabaran kita lah anak-anak murid semua, Irdina. So stay cool je tau dengan cikgu, jangan lari tau. Okay Irdina, siapa lagi cikgu nampak nama kat sini ramai ni? Nur Zahra. Nur Zahra. Okay, terima kasih yang buka kamera. Cikgu nampak seronok cikgu macam cakap dengan you all semua kan. Okay, seterusnya rasa tiada harapan untuk masa depan. Maksudnya aku ni pandemik, aku ni tingkatan 5 tapi dah 2 tahun tak pergi kelas ni. Aku nak kerja apa? Takkan aku nak kerja kilang. Kan, dia mulalah annoying, overthinking kan. Aku ni takkanlah asyik nak ikut lori orang je. Takkanlah aku nak kerja sawit je. SPM tak mana-mana ni. Kita mula menyalahkan diri, kita mula menyalahkan sekolah, menyalahkan cikgu-cikgu kan. Menyalahkan ibu bapa. Banyak sangat tuduhan, tomahan, kata-kata sabotaj diri kita. Jadi duduk elok-elok, bertenang sebab itu merupakan ciri-ciri kelesuan pandemik. Jadi cuba reflect diri. Adakah itu diri awak sekarang? Okay, jelas tak suara saya Cikgu Sanisa? Alhamdulillah jelas Cikgu Aida. Ya Allah, subhanallah, cabaran. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok kepada next. Yes. Inilah yang nak kita pelajari hari ni. Jadi, untuk mengatasi kelesuan pandemik tadi, yang tak best tadi, yang rasa tak happy tadi, yang rasa macam tak faham apa entah tu, kan nak menggoreng pun rentung, nak menulis pun haup semua kan. Jadi hari ni kita ambil satu terapi yang dipanggil sebagai terapi jurnal indah, I love myself. I love myself. Okay. Kenapa kita tak sebut terapi jurnal indah I love you? Kenapa? Kenapa I love myself? Kenapa tak I love you? Kan? Sebab apa? Sebab kita hari ni nak belajar untuk menyayangi diri sendiri, bukan nak menyayangi orang lain. Okey, baik. Emosi merupakan salah satu mesin penggerak manusia. Kita ni ada emosi. Emosi kita kalau dalam psikologi bagaikan roda. Bayangkan dalam roda tu dia akan berputar. Jadi dalam emosi tu kita akan ada macam-macam rasa kakak, abang. Kita akan rasa sedih, kita akan rasa happy, kita akan rasa gembira, kita rasa macam teruja, kita rasa macam useless, tak berguna. Jadi roda-roda emosi ini perlu digerakkan. Roda itu perlu diputarkan. Jadi bagaimana untuk kita memutarkan roda tersebut? Lepas ni kita akan pastikan macam mana Okey. Kalau seseorang itu tak ada roda emosi, jadi dia akan jadi kaku. Apa kau rasa COVID ni? Tak ada rasa apa pun. Kan tak ada rasa apa pun. Sampai tak ada rasa. Ada yang give up kan. Jadi apa pun dalam keadaan situasinya perlu ada pemikiran positif. Emosi akan positif dan tingkah laku akan menjadi rasional.
Sebab apa cikgu kata bermulanya kebaikan itu adalah startingnya dengan pemikiran. Pemikiran baru turun kepada emosi, baru pergi kepada tingkah laku. Pemikiran, boleh tak sama-sama pegang dengan cikgu? Okey, pegang kepala. Pemikiran. Okey. Turun kepada emosi. Okey, turun kepada tingkah laku. Sebab apa? Kita mula-mula bermula dengan fikiran, alah dia ni tak balas mesej aku lah, blue tick aja, medang je blue tick aku tak balas, asyik blue tick je. Mungkin dia tak suka aku kot, mulalah fikir, dia ni tersentak dengan aku ke, dia ni dah kenapa kan. Mula pemikiran yang tak betul. Jadi mulalah emosi kita sedih, kita rasa down, kita rasa orang tak sayang kita. Lepas tu tingkah laku kita, mulalah kita tulis status yang bukan-bukan, buat TikTok yang sedih-sedih. Jadi itulah kaitannya. Kalau fikiran kita bersih, kita happy, COVID ni okey je. Tak ada apa-apa pun selagi jaga emosi, boleh pergi sekolah kejap lagi, ambil vaksin okey. Lepas tu emosi kita akan hebat. Kita akan rasa teruja, kita akan rasa tak sabar nak pergi sekolah. Kita rasa benda semua positif. Dan tingkah laku kita pun, kaki kita ni akan mengatur langkah dengan baik dan teratur. Okey, faham kan maksud cikgu? Okey, seterusnya. Pemikiran negatif, emosi akan jadi negatif dan tingkah laku juga akan tidak rasional. Tiada bahagia dalam hidupnya. Selalu orang tanya cikgu, saya tak bahagia lah cikgu. Hilang nikmat bahagia saya. Agaknya bahagia tu apa kakak? Bahagialah, bahagia dengan kawan-kawan, bahagia boleh jalan-jalan. Sebenarnya rasa bahagia tu tak sama. Kalau kawan awak meluahkan dia tak bahagia, awak jangan cakap awak nafikan, alah aku elok je, bahagia je. Sebab bahagia tu ada makna pada seseorang. Setiap orang dia memberi makna pada diri dia sendiri. Okey, oleh kerana itu mengurus emosi itu sangat penting. Belajar berfikiran positif sangat penting. Bagi mendorong perbuatan positif sekaligus mencetus hormon bahagia dan gembira. Kita bukan mudah juga alah fikirlah positif. Bukan senang juga nak fikir positif, kita kena belajar. Kita kena belajar macam mana nak berfikir positif. Kita bukan mudah nak terus fikir positif. Tak, kita ada step dia. Kakak? Okay, namun tidak semua individu mampu mengatur emosinya. Mengawal pemikiran liar dan buruk sangka, malah menyedihkan lagi apabila di antara kita ni langsung tak sedar apa sebenarnya yang dirasa ketika ini. Kan? Ini membuatkan anda rasa sulit, derita untuk melepaskan emosi yang mengganggu. Macam-macam lah musim pandemik ni dah terkurung lama. Kita faham dah bergaduh dengan adik-beradik, dah bermasam muka dengan mak ayah. Dah tak damai dah. Asyik gedung-gedang berebut. Tak payah cakap lah kalau remote tu tertanggal kau kan. Kalau kat rumah cikgu ni remote tertanggal, ya awak bateri ni hilang. Tak tahulah kan. Tapi cikgu ni redha je kan. I love myself. Buat bertenang kan. Kalau cikgu tak I love myself diri cikgu, rasanya anak rumah cikgu 2 tingkat ni memang bergegar semua kan. Okey. Sebab tu kalau cikgu agaknya kalau duduk kampung jadi hantu Mak Limah agaknya kan. Sebabnya suara menjerit tu kuat kan. Tapi disebabkan kita I love myself, pandai jaga diri kita, boleh rawat diri kita. Jadi kita cool je. Walaupun rumah tu ya Tuhan, redha je. Lepaskan. Okay, kalau adik kacau awak waktu tu, awak lepaskan. Awak redha dan awak ambil terapi yang sangat mudah cikgu nak ajari. Okay, macam mana kakak-kakak semua nak lepaskan emosi ni dengan baik agaknya? Macam mana? Nak masuk duduk dalam kelas selama 40 minit lah kononnya. Nak masuk jimit asyik keluar masuk tak lepas-lepas muka. Bila lepas muka pula tak keluar, jenuh pakai tudung habis cantik ni foundationnya 5 kau duk tap kan sekali kamera tak boleh buka. Ya Allah, memang pensan rasanya kan. Yang budak lelaki tu memanglah kan. Siap bertopi bagai nak tutup rambutnya tu, sekali tak boleh pula buka kamera. Dah standby nak bercakap, mikrofon pula tak boleh buka. Jadi macam mana nak lepas emosi tu? Ada orang memang dia maki-maki dulu baru dia rasa puas. Ada orang dia jerit-jerit dulu baru dia rasa puas.
Ada orang dia mula menyakiti diri dia, baru dia rasa puas. Tetapi intervensi minda sihat yang cikgu awak buat, cikgu Sanisah buat, cikgu kaunseling buat, dia nak ajar kita satu rawatan yang boleh bawa kita elakkan semua benda yang menyakiti diri kita. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia juga mencakap mana-mana umat dia yang menyakiti diri dia sendiri, Allah tak sayang. Kalau awak tampar pipi awak sekalipun, alah cikgu saya tampar muka saya je, bukan saya tampar muka Maimunah. Memanglah tak tampar muka Maimunah, tapi kalau dia tampar muka diri sendiri pun, Nabi Muhammad kata dia tak suka umat dia menyakiti diri sendiri atau tampar muka. Okey, jadi bagaimana kita nak luahkan? Kita nak, dalam masa tempoh PKP ni ada yang rasa bersalah, ada yang rasa sedih, kecewa, ada yang kehilangan, ada yang bersendirian, mungkin mak ayah tu PJJ, ayah duduk Singapura tak dapat balik, kau dah berbulan-bulan, bertahun makan hari tak balik-balik, mak kesedihan, kakak pun merindu mak ayah, ya Allah kan, keterbatasan tu merindu tanpa kata, orang kata kan. Tertekan, terbeban, tak habis-habis, kerja rumah lagi, kerja sekolah lagi, celik mata, Fakrul, basuh pinggan, itu nama anak saya. Itu arahan saya lah pada dia tu, Fakrul jemur kain. Lalas dia kata, mama banyaknya arahan. Kan? Kadang-kadang kita pun tak sedar, banyak betul suruh kau buat kan. Itu realitinya. Kan? Tapi bila dia meluahkan, cikgu tersedar. Sepatutnya jadi anak-anak semua bila dah ada situasi macam tu, luahkan. Banyaknya saya nak kena buat. Bila diluahkan, baru orang tahu. Okey. Kalaulah tak dilepaskan, ia akan menjadi punca gangguan psikologikal. Gangguan psikologikal ni maksudnya jadi stres, jadi anxiety, kerisauan, jadi tertekan dan akhirnya menyebabkan kalian semua boleh terjebak dengan lorong gelap, iaitu dipanggil sebagai depression. Minta maaf cikgu memang tak nak sebut depression, tak nak sebut lorong gelap sebab bila kita dah masuk dalam lorong tu sebenarnya nak keluar tu agak susah. Jadi sama-samalah kita hari ini, kita warnai hidup kita ceriakan hidup kita dan kita bangkit. Kita bangkit daripada kerisauan, kesedihan, kelesuan. Jadi happy-happy je. Siti apa ni namanya ni? Saya nampak dia pakai tudung hitam tu. Senyum je. Bagus Terima kasih Siti. Cikgu ke student? Sebab salah saya. Siti, cikgu ke student Siti? Student. Alah, tingkatan berapa kakak? 5. Allah, subhanallah. Okey kakak. Yes. Tingkatan 5 yang kakak. Terima kasih kakak masuk. Jadi terutamanya murid-murid tingkatan 5. Tingkatan 5 banyak komitmen. Terutamanya kalau yang anak sulung kan. Dia memang banyak lah. Dia lah basuh pinggan, dia lah buat cukoduk, dia lah melempeng segala bagai dia. Kan? Jadi tenang-tenang aja kakak. Okey. Ada banyak yang boleh dilakukan sebenarnya untuk melepaskan emosi ni. Tadi kita tengok kepada melepaskan emosi dengan cara yang tak best, macam menjerit-jerit semuanya. Tetapi sekarang ni kita nak tengok kepada teknik yang best. Sebagai contoh yang pertama, kita pergi kepada teknik relaksasi. Okey. Ramai orang cakap, cikgu saya senang je cikgu. Saya kalau saya stres, saya relax je cikgu. Sebenarnya apa relax tu? Kau relax macam mana? Cikgu nak tanya sikit. Adakah awak relax tu macam awak tengok TV? Adakah awak relax sambil swipe handphone? Okey, sebenarnya relax ni kita memang kena letak telefon 1 meter jarak. 1 meter jarak. Tengok TV. Yes, itu sebenarnya relax daripada segi fizikal. Sebenarnya relaksasi yang cikgu nak bagi tahu ni ialah relax daripada minda. Minda kita berhenti berfikir seketika, kemudian kita bawa emosi kita jadi tenang, kemudian tingkah laku kita lebih baik dan teratur. Ada orang dia relax, memang nampak relax. Tapi kan dalam pemikiran dia tu macam-macam. Ya Allah, sains tak siap lagi, biologi tak siap lagi, admat tak siap lagi. Entah apa yang dia relax pun tak tahulah sebenarnya kan. Sudahnya tak buat apa. Itu bukan relax tu tak buat apa.
Jadi aku dah tahu relax ni ialah cara kita menenangkan diri. Okey, baik. Boleh tak kita buat sama-sama hari ni sebelum kita pergi journal book? Okey. Awak duduk macam Cikgu Aida duduk. Boleh. Yes. Jom Cikgu Sanisa. Okey, duduk macam Cikgu Aida duduk. Kalau boleh sandarkan. Okey, saya betulkan kerusi saya. Okey, cikgu-cikgu semua, anak-anak murid semua, sahabat-sahabat semua, jom kita sama-sama buat. Okey, yang pertama, sandar dulu elok-elok dan tegakkan. Awak bayangkan awak punya tulang belakang tu tegak. Okey, tegak. Okey, good. Baik. Jadi kena buat betul-betul teknik pernafasan ni, kita buat teknik relaksasi. Yang pertama. Okey, tangan ni letakkan dekat atas lutut, atas peha tu. Okey. Okey, yang pertama sekali, tarik nafas, kosongkan pemikiran. Bayangkan tak ada apa-apa. Kosongkan pemikiran, kemudian saya kata tarik nafas, semua tarik nafas, kembungkan perut. Okey? Okey, kita buat sama-sama Okey, tarik nafas. Kosongkan pemikiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepaskan sedikit dengan mulut terbuka. Tarik lagi. Okey, lepaskan. Lepaskan ikut mulut lepaskan ikut mulut. Tarik nafas. Kembungkan perut, tahan nafas. Perlahankan. Okey, teknik ini sebenarnya sangat berkesan jika awak yang sedang panik tiba-tiba. Tiba-tiba awak dengar orang sebelah COVID positif. Habis satu family, sebelah sini positif, sebelah sini positif. Ataupun tiba-tiba awak dengar khabar, ayah kata sebenarnya ayah ni kena kuarantin, ayah positif. So untuk mengelakkan awak panik dan anxiety, awak haruslah belajar untuk tarik nafas. Okey. Kakak boleh terima khabar ayah. Okey, kakak nak tarik nafas. Bila awak tarik nafas, awak kawal pemikiran awak, okey, ayah dah positif, ayah kena kuarantin. Jadi kakak kena bertenang, ayah boleh urus diri dia dan kakak boleh kawal diri kakak semua. Jangan bila dengar ayah positif, oh ayah nak mati, ayah nanti macam ni, ayah, no. Jangan panik, jangan ada kirasauan. Sebab tu cikgu ajar tadi, permulaannya ialah positif pemikiran. Bila dia kata, okey tingkatan 5, besok nama naik, cucuk vaksin. Kamu dah menggelabah dah ya Allah, aku dah dengar macam-macam ni, kau vaksin apa ni, aku vaksin apa ni kan. Mulut berbuih-buih nak bercakap kan. Jadi bila dah berdebar sangat, sampai dekat tempat waktu awak nak cucuk, ya Allah, Cikgu Aida kata kena bernafas, awak bernafas, awak relax. Okey, habis teknik relaksasi, jadi awak boleh lakukan lagi hobi-hobi yang santai. Macam contoh awak tanam pokok, awak sapu rumah dan sebagainya. Jadi salah satu metod yang paling ringan yang boleh anda pilih adalah terapi jurnal indah I Love Myself. Jadi terhasillah terapi jurnal. Hari ini kita akan belajar. Okey, apa itu jurnal I Love Myself? Ia merupakan satu cara untuk menumpahkan emosi secara efektif, secara praktikal. Terutama mereka yang sangat minat dengan buku, dengan pen untuk mencurahkan perasaan. Terutamanya murid-murid perempuan banyak simpan perasaan kan. Banyak tak boleh nak luah kan. Kalau luah kan orang kata macam kita, macam-macam lah. Kalau tak terluah hati sakit kau derita kan. Jadi ianya sangat sesuai untuk mereka yang suka dengan buku dan kertas. Ia bagaikan autografi menceritakan tentang perjalanan hidup kita. Kita tak cerita tentang orang lain dalam buku jurnal tu. Kita cerita peristiwa yang sudah pun berlalu pergi ataupun cerita yang sekarang ini. Kan? Jadi apapun keadaan, dituliskan perkara-perkara yang mampu menguatkan kita bangkit kembali. Peristiwa baik dan buruk itu semuanya boleh ditumpahkan. Kalau awak nak cerita tentang perkara yang tak best ke, nak cerita tentang yang best ke, semua boleh. Jadi macam video yang telah dipertontonkan tadi itu adalah sikit sebanyak tentang jurnal yang cikgu dah buat. Sepanjang tempoh PKP 1 hingga PKP 3 dah
ada 80 buah buku jurnal yang cikgu buat. That's why cikgu rasa cikgu happy. That's why cikgu rasa makin hari makin cikgu produktif. Dan setiap hari cikgu semakin bersemangat. Macam itulah, you all pun kena bersemangat kan. Tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5, tingkatan 6 pun apa pun keadaan, keep going. Kita teruskan. Tahu, kita teruskan. Tambah dah bulan 10 ni, kaki dah gatal nak pergi sekolah. Kita teruskan. Kita bangkit hari ni. Okey, sebenarnya apa itu, kita nak tulis apa cikgu dalam buku tu? Kita nak tulis tentang self-talk. Tentang diri sendiri. Selalunya kan kita tengok cermin, ya Allah buruknya dah muka aku ni, ya Allah dah lama tak pergi sekolah, dah berjelaga. Kau tahu berjelaga? Kalau budak lelaki kan, ya Allah dah bermisai aku, dah berjanggut kan tiba-tiba kan. Misai dengan jambang semua ada, handsome. Tak apa, cikgu sayang benda tu semua. Tapi masuk pagar sekolah, buang semua Okey, kita bercakap dengan diri kita sendiri, self-talk. Jadi buku yang kita nak tulis ni, kita tak cerita tentang orang lain. Kita cerita tentang diri kita, cerita tentang kebaikan diri kita, cerita tentang kekuatan diri kita, dan mula-mula kita tulis, akhirnya kita akan praktiskan. Okey? Baik, sebelum kita pergi jauh lagi, cikgu nak share dulu beberapa buku yang boleh kalian semua tengok. Ni antara koleksi Cikgu Aida. Ni. Okey, ini. Ni sebenarnya, remaja. Saya Cikgu Aida pernah remaja, sama dengan you all. Sebenarnya cikgu suka lagu. Lagu yang ada kaitan je dengan cikgu, mulalah cikgu tulis pada buku. Ni buku lagu cikgu, cikgu ada buku lagu kemudian sebagai contoh, ni bukunya self care. Ni cikgu tulis lah sambil-sambil petang kan, bila dah petang-petang hari, anak-anak dah tidur, cikgu tak tidur, cikgu tulis. Malam-malam nanti cikgu boleh tengok semula. Ni antara buku yang cikgu dah tulis. Okay, tak apa, cikgu tunjuk satu-satu, don't worry. Kan? Alright, ini pun antara buku yang paling cikgu sayang lah. Ni jurnal cikgu yang paling cikgu sayang. Okay, cikgu, ni ada juga. Kau jangan ingat buku tu lawa je, ada juga buku ini. Ini anak cikgu menyonteng. Ini dah malam sangat kan, mata tak boleh tidur. Kan, jadi nak elakkan up status dalam WhatsApp lah, nak elakkan benda-benda media sosial tu, baik cikgu tulis kat dalam buku. Okay, macam-macam lah. Color-color pen pun bertukar-tukar. Dia macam seolah buku diary. Kalau awak nak faham senang, dia lebih macam seolah-olah penulisan pada buku diary. Okay. Okay. Ni anak saya dia suka membaca, akhirnya conteng. Tak apa, biarkan. It's okay. It's okay. Ni nak move on. Tiba-tiba PKP, cikgu jenis yang tak boleh duduk diam. Suka kayuh basikal. Tiba-tiba dah setting basikal. Dah rem kita punya tayar apa semua. Tiba-tiba PKP awak. Move on Aida. Teruskan hidup. Kan? Jangan nak marah-marah. Okay. Ni. Ni. Maaf, tolong. Apa ni? Terima kasih. Ni sebab saya nak, sebab kita lama kan duduk dengan keluarga. Jadi saya nak amalkan ni, saya tulis. Aida, PKP ni kena banyak sabar, kena banyak maafkan, kena banyak tolong, kena berterima kasih ke anak-anak. Jadi cikgu luahkan pada sini. Cikgu nak luahkan pada siapa? Kan masing-masing stres kan? Jadi sendiri mau ingat. Okay. Ni lagu yang cikgu sangat suka. Okay. Jadi cikgu expresskan kat dalam ni. Okay. Dia sebenarnya, nampak. Macam-macam lah cikgu cerita dalam tu. Kan? Kadang-kadang kita rasa insecure kan? Kenapa ni aku ni, kenapalah aku ni, itu normal. It's okay not to be okay. Kan? Ni nak move on. Bukan senang ya kakak, abang nak move on. Ya Allah susah. Jangan alah kau move on lah, dia dah tinggalkan kau. Aku ingat senang nak move on. Kan? Okay. Itu salah satu contoh lah. Itu yang menulis. Dalam buku tulisan tu juga cikgu warnakan supaya malam-malam nanti the power of love. Okay, malam-malam nanti bila dah cantik kakak, kita akan rasa nak tengok lagi kan.
Orang sentuh pun dah mula rasa macam sayangnya, ya Allah aku dah macam cantik kau nak ni kan. Janganlah kan, janganlah usik. Tapi kalau dah terkoyak apa nak buat kan. Inilah. So ni sangat terapi pada diri cikgu. Okay. Jadi ramai dah sebenarnya yang berkongsi dalam Malaysia, cikgu punya klien-klien yang pesakit kanser, yang kematian ibu bapa. Yang kematian ibu bapa semua dah cuba buat. Okay. Cikgu suka bercerita tentang kasih dan sayang. Cikgu suka love. Cerita tentang kasih sayang. Banyak sebenarnya. Okay, baik. Bila cikgu dah tunjuk, you all mesti cakap, cikgu macam mana nak memulakan sebenarnya ni cikgu? Saya memang nak tulis tapi nak tulis apa tak tahu nak tulis apa. Cakap, kau goreng je. Takkan nak goreng pula. Kan? Jadi untuk permulaan, untuk yang beginner yang selama hari ni macam dia jual tilam pula. Aiskrim. Okay, untuk mereka yang baru nak mulakan, kita tengok macam mana nak mulakan penulisan tu cikgu. Okay, kita boleh mulakan tentang cerita tentang saat-saat indah waktu kecil. Ini cikgu pernah buat dengan kelompok cikgu, anak-anak murid cikgu semua. Okay cikgu, kita nak tulis apa ni? Kita ada buku jurnal tapi tak tahu nak tulis apa. Jadi cikgu kata kita mulakan menulis dengan perkara-perkara yang sangat indah waktu kecil. Ada yang menangis ada yang menangis. Rupanya masa kecil memang tak pernah ada keindahan dalam hidup dia. Waktu kecil lagi dah tak ada ibu dan ayah, duduk dengan mak saudara. Waktu kecil lagi dah kehilangan tangan. Waktu kecil lagi dia dah kena kanser. Jadi bila dia kata, alah cikgu waktu kecil saya sangat banyak cerita tragis. Okey tak apa, kita pindah fasa yang paling membahagiakan awak. Maksudnya memulakan daripada peristiwa yang indah dan bahagia. Okey, kalau jumpa sahabat ke apa semua pun boleh. Bercerita tentang keluarga pun boleh. Bercerita tentang kegemaran pun boleh. Nanti kita masuk slide bagaimana memulakan penulisan. Mungkin boleh move dah slide tu. Boleh next. Lagi. Yes. Kan? Okey. Apa yang penting anda semua sedar keadaan waktu itu dan perlu diurai dan tumpahkanlah perasaan pada waktu itu. Kan? Kadang-kadang kalau ada peristiwa yang sangat sedih, memang kita sensitif, tak boleh nak cerita dengan orang. Memang dengan bukulah tempatnya yang paling terapeutik, yang paling kita selesa. Dengan penulisan itu, kita akan mampu secara perlahan-lahan melepaskan emosi yang tadinya agak sulit untuk dinyatakan. Bila kita bagi dia sebuah buku, bagi dia sebuah kertas, sehelai kertas, sebatang pen, dia menulis dengan seadanya. Cikgu Sanisah kan, rupanya ada kejadian, ada isu-isu yang selama hari ini dia tak kongsi dengan orang lain. Okey, baik. Seterusnya, penulisan jurnal ini bebas sebenarnya. Tumpahkanlah segala hatimu tanpa sempadan. Kalau tanya cikgu, boleh ke saya tulis ni? Boleh ke saya boleh tulis? Boleh, tulislah apa sahaja. Tanpa sempadan masa. Awak nak buat berjam-jam pun boleh, nak buat sejam, nak buat 2 minit pun boleh. Apa yang dirasai saat itu dan tulislah sehingga rasa puas. Ada orang bila dia tulis, dia geram sampai tembus tulisan dia. Dah geram sangat kan? Okey. Bagaimana? Menarik bukan? Ya, sangat indah daripada anda membiarkan emosi itu dalam keadaan kemurungan, tingkah laku yang membosankan, elakkan tenggelam di dalam kolam jiwa. Akhirnya yang terlalu sukar untuk dimengertikan. Baik. Saya kongsi satu kes. Di mana klien saya merupakan seorang pesakit kanser. Saya tak pernah jumpa dia lah. Dia masuk dalam Facebook saya dan dia kata bila dia hashtag minda sihat, hashtag kesihatan mental, rupanya dia jumpa saya punya perkongsian dalam Facebook. Okey, di situ dicurahkan keadaan di mana dia mengalami kanser tulang. Kanser tulang yang menyebabkan kaki dia akan dipotong. Bayangkan umur dia baru 33 tahun, seorang ayah yang masih muda, anak pun masih kecil-kecil, anak dia 4 orang dan dia memang tak pernah makan kat luar.
Dia sangat menjaga pemakanan. Bayangkan dia frustrated sangat. Dia kecewa sangat. Kenapa? Kenapa Cikgu Aida? Saya orangnya yang tak pernah makan luar. Saya orangnya yang menjaga kesihatan. Saya pergi workout, saya jogging dan segala-galanya saya dah buat. Saya banyak bersedekah. Tapi kenapa saya diuji? Bayangkan dia tak boleh nak menerima saat dia diuji. Jadi saya bosan duduk kat hospital ni, sakit. Kena kanser ni sakit sangat cikgu. Agaknya apa saya nak buat ni? Jadi bila saya perkenalkan dengan journal book itu, saya bagi tahu tentang I Love Myself. 2 minggu dia hilang. Cikgu bayangkan dia dah tak ada di dunia ni. Rupanya setelah 2 minggu dia muncul kembali dengan penulisan jurnal. Minggu pertama tu ya Allah memang banyak kata-kata yang sangat negatif. Lebih baik aku mati, lebih baik dan kenapa aku kan, banyak perkara yang dia tak boleh terima. Tapi setelah dalam tempoh 4 minggu bersama saya latih dia menulis perkara yang best, menulis tentang kesyukuran, menulis tentang penerimaan, move on. Akhirnya dia kembali bangkit. Jadi penulisan dia sudah bertukar anak-anak semua, daripada kenapa, tapi penulisan dia yang di akhirnya itu saya semakin faham. Saya diuji, saya makin reda, tu sangat bagus. Penulisan dia dah macam baca novel. Saya baca, menitis air mata saya. Menitis air mata. Ya Allah, saya tanya macam mana boleh datang semua ayat-ayat yang terlalu indah ni kan. Dia kata bila, dia pun tak sangka dia boleh menulis sejauh itu, tapi itulah perasaan yang dialami. Sebab dia tak boleh nak meluahkan kepada isteri dia. Sebab dia tak mampu nak luahkan kepada anak-anak dia. Dia luahkan pada sebuah kertas, sebuah buku. Sehelai kertas, sebuah buku. Dan doktor bagi tahu dia imunisasi badan dia semakin tinggi, semakin kuat. Jadi masih tak potong lagi kaki dia. Maka baru dia faham bila pemikiran positif, emosi positif dan tingkah laku akan positif. Jadi anak-anak semua kena faham perkara tersebut. Baik, kita tengok berapa jenis jurnal tersebut. Berapa jenis jurnal tersebut. Sebenarnya dalam jurnal ni, okey, awak tengok dalam slide tersebut ada 6 jurnal. Okey. Ada 6 jurnal. Jurnal morning. Yang pertama jurnal morning di mana boleh dimulakan pada waktu petang, pada waktu pagi. Okey. Di mana awak bangun pagi, awak bangun je pagi lepas awak solat kan. Awak duduk tikar sejadah, waktu hening tu awak tulislah beberapa perkataan yang awak rasa awak nak tulis. Ya Allah, syukurnya aku bangun pada pagi ini. Awak lihatlah perbezaan diri awak yang lepas dengan yang sekarang. Jika awak memulakan dengan journal book. Bayangkan kakak-kakak tengah terlima, abang-abang tengah terlima yang nak exam. Kalaulah awak dah mulakan journal, awak boleh tuliskan harapan-harapan awak, impian awak dan sebagainya. Okey, waktu pagi tuliskan apa sahaja yang terlintas. Macam cikgu-cikgu pun boleh sampai office, duduk sekejap, tarik nafas. Dah pergi makan minum kat kantin, dah naik tangga, gedung-gedang naik tangga tu. Ingat tak penat naik tangga tu kan? Dengan badan kita yang dah berat sekarang ni. Kita duduk sandar kejap, letakkan buku, tulis kejap. Apa yang cikgu nak buat pada hari tersebut nak diselesaikan. Buat list di situ, awal pagi tu. Ataupun kata-kata yang nak bagi semangat kepada diri sendiri. Okey, seterusnya jurnal spiritual. Okey, baik. Kalian pernah dengar tak perkataan jurnal, orang kata tadabbur Al-Quran? Okey, kalau masuk kelas tadabbur Al-Quran, ya Allah, subhanallah. Memang banyak sangat kebaikan Al-Quran. Jadi bila dituliskan dalam buku jurnal tu, Masya Allah, berulang-ulang kali dibaca. Okey, yang ketiga jurnal kesyukuran. Jurnal kesyukuran ni tuliskanlah setiap hari 3 kesyukuran yang nak disyukuri. Alhamdulillah, syukurnya hari ni aku masih bernafas. Alhamdulillah, syukurnya hari ini aku boleh masuk kelas Cikgu Aida. Alhamdulillah, hari ini aku buat saringan minda sihat. Oh, dah hilang dah button merah. Dah tak stres dah aku. Dah okey dah. Gitu. Kan? Alhamdulillah, hari ni aku dah cucuk vaksin. Kan? Entah bila lah lagi kan. Kemudian nyatakanlah kesyukuran tersebut. Baik, seterusnya jurnal harapan. Tuliskan harapan-harapan. Dalam kajian memberitahu mereka yang menulis
keinginan ataupun desire ataupun cita-cita pada sebuah kertas, maka 80% keinginan tersebut akan mampu direalisasikan berbanding dengan mereka yang hanya berangan-angan, ya aku nak jadi cikgu. Cita-cita nak jadi cikgu, cita-cita nak jadi e-gamers, cita-cita nak jadi e-sport, tapi hanya membayangkan. Cuba bayangkan, bayangkan dan tuliskan. Maka 80% nanti awak dah jalankan dah. Tinggal 30% lagi macam mana awak nak bergerak ke arah tersebut. Okay, kalau kita tanya mereka-mereka yang memburu kejayaan, yang telah berjaya pun, itulah teknik ataupun taktik yang dijalankan untuk memburu kejayaan dan memburu kesihatan mental. Sekarang ni orang bukan sahaja memburu kejayaan akademik, tetapi memburu kebahagiaan, memburu ketenangan. Jadi nak bagi jiwa damai, nak bagi hati tenang. Jadi dia tuliskan harapan, ya Allah semoga kesakitan aku hari ini akan pulih. Ya Allah, semoga aku mampu bangkit daripada kisah-kisah yang sedih. Semoga aku mampu memaafkan dia. Sebab kita terguris dengan orang kan. Semoga aku mampu memaafkan dia dan aku boleh memaafkan diri sendiri dan aku boleh teruskan kehidupan. Semoga aku ni mampu menerima perceraian mak ayah dan aku boleh ke depan. Kadang-kadang bila ada mak ayah berpisah, awak marah, awak sakit hati, awak dendam, awak marahkan mereka. Jadi kita cuba berdamai, kita jaga pemikiran kita, tak apalah benda dah lepas, kita jalan. Kita jalan terus. Ya? Okey. Yang kelima ialah journal diary. Journal diary ni macam budak hostel, macam budak-budak asrama ni dia tulislah semua, dia tuliskan semua daripada A sampai Z, dia tuliskan segala-galanya. Okey, baik. Kalau bullet journal, ni sangat famous di Instagram kalau dalam Instagram dan juga TikTok, bullet journal ni antara yang paling orang kata famous dan trending. Macam yang Cikgu Aida buat tu ialah merupakan bullet journal. Di mana dalam bullet journal tu ada journal morning, journal spiritual, journal syukur, journal harapan, journal dan sebab dalam sebuah buku tersebut. Okay, jadi ingatan untuk anak-anak murid semua, cikgu harap kalau awak dah buat buku journal ni, dah buat semua, tak perlu bawa ke sekolah. Dia sangat privacy. Itulah diri awak. Kalau lah awak bawa ke sekolah, kalau tercicir, entahlah kan. Jadi bukannya jadi terapi, jadi hilang arah kan. Itu cikgu nak ingatkan. So biarlah dia berdamai, awak simpan buku awak tu dalam diary, simpan sorok-sorok sikit kan, sebab itulah kedamaian awak. Itulah waktu me time awak bersama dengan buku tersebut. Dah penat belajar, dah penat buat kerja rumah, dah penat sakit, jadi kita berdamai dalam buku tersebut. Okey, seterusnya cikgu, slide yang seterusnya kita tengok kepada manfaat dia apa. Apa ni cikgu, buat journal ni apa? Apa seronok sangat ke? Apa manfaat dia best sangat ke? Ya Allah, aku tengok tak ada apa-apa pun. Kan, ada juga. Tapi tak apa, kalau ada rakan-rakan cakap macam tu, awak raikan saja. Ya, setiap terapi itu akan ada peminat tersendiri. Ada orang suka terapi gaya sihat, dia suka cycling. Ada orang suka pergi water rafting, ada orang suka memasak, ada orang dia suka tanam pokok, ada orang dia macam-macam. Sebab manusia ni unik kan. Jadi manfaat dia untuk menghilangkan pemikiran yang negatif. Dia tak ada lain. Dia nak rawat pemikiran kita. Okey, seterusnya meningkatkan kemampuan untuk berbicara. Ada orang nak pergi bilik kaunseling, tapi dia nak bagi tahu cikgu, nak jumpa cikgu Sanisa, nak bagi tahu ni. Tapi sampai nampak je muka cikgu Sanisa, tak jadi bagi tahu. Macam tersekat kat sini, melekat kan. Nak jumpa cikgu disiplin, lagi tak keluar terus. Kan? Nak jumpa kawan-kawan, ya Allah, nanti dia bawang aku pula kan. Jadi bila kita dah tak boleh, kalau kawan-kawan ada yang macam tu kan, apa salahnya kalau awak tulis, lepas tu saya baca. Agaknya masa tu bila dia dah boleh start tulis, dia nanti kau tulis apa ni, tak faham lah. Dia dah boleh berbicara di situ. Yang ketiga, menghilangkan stres. Dah penat sangat kan? Conteng lah. Conteng ikut suka. Mempertajamkan ingatan. Jadi bila kita imbas balik kenangan-kenangan yang indah, imbas balik cerita-cerita zaman dulu, imbas balik kenangan-kenangan yang best dengan rakan-rakan kan.
Okey, meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara, membantu mengejar impian. Kalau SPM nak dapat 10A, 3A, 1A, tuliskan. Walaupun tak ada A, tuliskan. Aku mahu lulus. Tulis perkataan lulus. Tak nak gagal. Lulus, gagal, lulus, cemerlang, terbilang. Yang mana diri awak? Tuliskan, tak apa. Okey? Membantu mengejar impian, meningkatkan kreativiti. Sebab apa cikgu kata meningkatkan kreativiti? Mula-mula tu memang kita nak tulis je. Lepas tu mulalah nak makeover, tampal sana, tampal sini, bubuh stiker. Kan sekarang ni musim apa tu? Musim Korea kan. Saya tengok anak murid saya, Allah, dia punya jenis semua Korea kan. Meletup-letup. Saya kata, ya Allah, ini dah muka Korea dah terbalik dengan muka kau ni cakap kan. Tapi tak apa. Sebab itu minat dia. Cikgu raikan saja. It's okay, tak apa. Kalau ini awak punya suka, tak apa. Tapi jangan sampai tak ada muka awak langsung. Sebab tu saya kata jurnal ni ialah jurnal I love myself, tentang kita sayang diri kita. Bukan kita sayang Korea tu. Kan? Mamat Korea tu memanglah putih-putih semua. Koma duk minat sangat kan. Tak faham kan? Kita tak faham. Tapi kita tak boleh menidakkan itu minat seseorang. Okay? Jadi kita raikan saja. Buat cantik-cantik, tampal elok-elok. Lepas tu 10 kali dia nak tengok. Ulang 10 kali. Sampai terkoyak muka surat yang dia suka tu. Sudahnya terkoyak kan. Ada jenuh tampal balik. Okey, itu cikgu lah tu. Saya tak kata orang lain, cikgu. Kan sebab apa, gambar suami kan. Duk kulu kilir gambar suami. Putus terus kan. Sudahnya anak pijak. Ya Allah. Gambar suami udah kena pijak. Aduh, pengsan. Okey, seterusnya. Membantu mengatasi ujian yang sedang dilalui. Ni betul lah anak murid cikgu sendiri, jiran saya yang tiba-tiba dia kehilangan mak dia. Mak dia tak ada sakit, tak ada apa. Tiba-tiba sangat mak dia kata, abang, ibu nak tidur sekejap lepas asar, sebelum asar tolong kejutkan. Bila si abang nak kejutkan mak, tiba-tiba mak dah tak ada. Bayangkan 40 hari tu dia langsung tak keluar rumah. Langsung tak keluar bilik. Bayangkan jadi adik-adik ni tak makan musim PKP. Bila abang yang pertama down, adik-adik terus habis. Saudara mara nak datang tak boleh. Jadi bila kita bersembang, kita cakap, kemudian dia buat, cikgu tak apalah cikgu, saya buat jurnal terapi. Saya tak boleh nak luah cikgu, sakit pedih cikgu kehilangan mak. Macam mana saya nak buat? Okey, jadi cara dia, ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awak tahu dia buat apa? Dia ambil kenangan mak dia tu, dia ambil kekuatan mak dia tu, gambar mak dia, saya tak ada cerita meremang. Dia ambil gambar mak dia kumpul gambar dia dengan mak dia masa kecil, dia buka Facebook mak dia ambil, dia print, kemudian dia buat buku ni penuh dengan gambar mak dia. Penuh gambar mak dia, ya Allah. Lepas tu dia tulis, dia tampal berilah kekuatan ibu apa semua. Dia bercakap seolah-olah macam mak dia tu ada. That's why dia kata, cikgu, saya tak perlukan siapa-siapa sebab mak saya masih ada. Kan? Saya kata boleh, tapi kena ingat tetap penerimaan ibu di alam sana. Dan bila awak berada dengan ibu di sini, syukur. Sekurang-kurangnya awak dah boleh, orang kata, minda awak dah sihat, jiwa awak dah kuat. Okay, baik. Jadi dia tambah yakinlah dengan diri dia mengatasi ujian yang sedang dilalui. Dan yang ke-10, mengetahui saat bila merasa gembira dan sedih. Ada orang gembira, ya Allah aku periksa nombor 1, tak pernah aku periksa nombor 1, tulis tak ingat 10 muka surat periksa nombor 1. Seronoknya. Saya lah tu dulu tak pernah nombor 1 kan. Sekali dapat nombor 1, 10 muka surat koma, 10 muka surat. Cerita tentang nombor 1 je. Kan? Okey, baik. Seterusnya, next. Okey, kita tengok. Ada lagi. Okey, ada lagi. Mengetahui, mendisiplinkan diri. Yakinlah bakat baru akan muncul daripada tangan keras, tangan tak kreatif langsung. Cikgu tulisan saya buruk, cikgu saya dah lah malas nak tulis cikgu kata kan. Saya dah lah, rumah saya ni lantai pun nak roboh, rumah saya tak macam rumah cikgu bel gini-gini. Dia bandingkan diri dia dengan orang lain. Jadi belajarlah bersyukur. Awak bayangkan dekat Syria, dekat Palestin, mereka anak-anak jalanan itu menulis, meluahkan perasaan
pada dinding tembok-tembok yang telah runtuh. Tak perlu tulis pada buku. Bila nak menulis, nak meluahkan tu. Tak perlu suasana yang macam, tapi bila orang kata nak tulis tu, tuliskan sahaja. Kalau zaman Ali Setan tu ditulis je pada pokok pula I love you tu kan. Tak maulah apa itu. Kita tulis pada buku, okey? Baik, seterusnya. Cikgu, saya ni nak tulis apa cikgu, kat mana? Okey, baik. Kalau nak tulis, next slide. Okay, kita boleh tulis pada buku. Macam cikgu suka buku DIY. Buku DIY buku DIY. Okay, buku DIY ni senang masuk handbag. Okay, buku DIY murah je, dalam RM5 boleh dapat, RM3 boleh dapat kan. Okay. Kemudian awak juga boleh tulis anak-anak murid semua boleh tulis kepada Word dan Notepad. Sekarang ni you all kan advance, pakai handphone je boleh tulis ataupun audio, bercakap dengan suara sendiri, ataupun guna blog ataupun WordPress. Anak murid saya dah ramai, dia punya followers sampai 30k dia tulis kat WordPress tu. Dan sekarang bermula dengan bercerita, berdiary, akhirnya sudah menjadi penulis novel. Subhanallah. Okay, jadi pilihlah tempat yang terapeutik. Cari kedamaian, duduk bawah-bawah pokok pun tak apa. Okey. Tiada gangguan. Ini nak menulis masa tu lah anak naik atas kepala, anak kerabat terbelakang tak jadi kakak. Tenang-tenang. Kalau adik datang tu, tinggal dulu buku tu. Layan dulu mereka. Okey. Pasangkan muzik dan bau wangian. Kalau duduk kat kampung tu, pokok pandan tu, pokok serai tu, kamu blend. Buat bunga ke, ambil aroma. Okey. Latih diri sebagai rutin. Buat setiap hari. Okey. Tapi tak juga sebab jurnal ni dia tak ikat kita. Dia tak ikat kita buat setiap hari. Kita rasa kita nak buat, kita buat. Kita rasa mood kita best nak buat, kita buat. Kalau tak ada, tak apa. Simpan tepi. Okey. Pilih waktu yang terbaik dan pilihlah medium yang paling kurang kos dan mudah akses. Maksudnya dalam 4 jenis ni, mana yang kurang kos? Mana yang mudah akses? Musim PKP ni kan? Okey, jadi seterusnya, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, apa yang nak ditulis? Ni kena kontrol lah kawal masa. Akhirnya penulisan itu mencapai wawasan. Maksudnya kita dah tulis benda-benda yang tak best, akhir sekali awak pandai buat falsafah. Tak apalah, insya-Allah satu hari nanti aku akan menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Awak kena pandai wujudkan matlamat. Tak mau tulis kosong tulis yang akhirnya memberi sesuatu kepada diri awak. Sebab saya tengok penulisan-penulisan mereka yang sakit kanser tadi, akhirnya dia akan tulis kematian ibu, aku mahu move on dan bangkit. Walaupun ibu telah tiada, aku pasti boleh meneruskan kehidupan. Okey, seterusnya jangan takut untuk kreativiti. Jangan takutlah. Okey, petuanya, buku ini merupakan ruang peribadi, tak perlu berkongsi dengan orang lain, gunakan kreativiti, melukis ke, tampal, edit, foto dan sebagainya lah untuk ekspresikan awak punya idea. Okey, boleh koyak, boleh tulis, jangan serius sangat, berdamailah dengan diri. Okey, sebagai contoh saya tunjuk ini jurnal saya pada tahun 2000, lama masa saya zaman. Kejap. Mana buku jurnal? Okey. Ini jurnal saya masa sebelum cikgu kahwin. Sebelum cikgu kahwin. Masa sekarang, bayangkan sekarang umur cikgu 41. Okey. Ini cikgu tulis masa umur cikgu 23. Sangat berbeza dengan sekarang. Sekarang cerita tentang redha, kebahagiaan, ketakwaan kepada Allah kan, kesyukuran. Tengok masa umur 23, ya Allah tergedik-gedik jugalah kat sini kan. Tergedik-gedik apa? Tergedik-gedik nak pergi sekolah, tergedik-gedik nak buat kerja. Maksudnya penuh dengan keterujaan. Bila kita baca, tengok apa? Zaman muda kan. Zaman muda sekarang dah tua, tengok. Okey, kan. Adalah mat blue semua adalah. Bercinta katakan, realiti lah ni. Panjang cikgu tulis.
tulislah, takut kan duduk jauh dengan mak ayah. Tulis, lepas tu tulis planning, nak simpan duit. Masa tu baru kerja cikgu baru kerja planning nak simpan duit. Okay. Lepas tu, sekarang bayangkan anak cikgu baca. Bila anak cikgu baca, ya Allah, mama ke ni yang tulis ni? Kenapa mama sedih sangat ni duduk seorang-seorang dekat Sarawak sana? Yelah, mama kan. Jadi inilah yang saya tulis dulu lagi. That's why setiap hari cikgu rasa diri cikgu tu tak sunyi. Okay. Seterusnya, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Terapi I love myself, kita kena rasai kasih sayang Tuhan, kena rasa kasih pada diri sendiri dan juga menyayangi orang lain. Itu dalam mindfulness love therapy. Next cikgu. Okay, seterusnya di sekolah, slide yang seterusnya. Okay, next. Di sekolah kita diajarkan semuanya kecuali mencintai diri sendiri. Kita diajar macam-macam, sayang cikgu, sayang kawan, hormat guru, hormat rakan. Tapi kita tidak disebutkan secara jelas untuk menyayangi diri. Sebenarnya ada diajarkan dalam pendidikan kesihatan tentang cara gosok gigi, cara pakaian yang bersih. Tetapi tidak diketengahkan perkataan I love myself. Bila saya tanya, okey siapa yang awak sayang? Cikgu, saya sayang Y suku. Amboi, sayang motor. Cikgu, saya sayang girlfriend saya sayang crush saya sayang cikgu tu, saya sayang cikgu ni, saya sayang mak ayah saya. Tapi tak ada pun yang sebut cikgu saya sayang diri saya care diri saya. That's why lepas saya bagi perkataan I love myself kat sekolah cikgu selama 3 tahun berturut-turut, lepas tu ramai dah, okay, siapa yang awak paling sayang di dunia ini? Ramai dah yang jawab, saya sayang diri saya. Okay, next. Terusnya, baik itu merupakan meja cikgu yang mendamaikan. Itu hasil perkongsian rakan-rakan, anak-anak murid. Next. Okay, itu anak murid punya. Tu. Mereka dah start buat macam-macam lah. Kalau kita tengok murid tingkatan 1 hebat tulis. Ya Allah, kalau cikgu-cikgu lelaki ni kalau dia menulis, ya Allah tulisan dia bersambung-sambung. Memang kita tak boleh nak faham tapi hanya dia je yang faham. Kalau kita tengok guru-guru yang menulis, ya Allah boleh keluar puisi indah. Boleh keluar puisi tentang cikgu, kakak-kakak tingkatan 5 boleh bercerita tentang rakan yang baik, menjadi rakan yang baik. Maksudnya dia lontarkan untuk diri dia. Menjadi rakan yang baik. Okay, baik. Selesai kita tentang buku I Love Myself. Jadi kita ada 30 minit lagi untuk buat tutorial Cikgu Sanisa. Okey, baik semua. Boleh tak, sudi tak kalau kita sama-sama buka kamera? Aisyah Umairah, Irdina Nabiha, Siti Rabiatul. Siapa lagi cikgu nak sebut? Rozila. Ini cikgu ni, Puan Rozila. Okey, Adibah Putri. Ahmad Naim. Ahmad Naim. Naim Daniel ke? Asmawati. Siapa lagi ni? Farah, Diba, Fatihah, Syarul, Fatin, Hani, Hazri. Hazri. Okey, Hazri. Hazri boleh buka kamera tak? Mana Hazri? Saja je cikgu panggil. Sebenarnya kita suka tahu kalau orang panggil kita, betul tak? Sebab kita sayang diri kita kan bila cikgu panggil nama aku lah, ya Allah. Kadang-kadang dapat sekeping, contohlah macam awak dapat buku majalah sekolah kan. Muka siapa yang awak cari dulu? Gambar Cikgu Aida ke? Gambar siapa? Gambar sekolah. Mesti nak cari muka awak dulu. Bila tengok Allah muka aku dekat page hitam putih lah, tak ada lah. Kan, tengok muka sendiri yang besar tu, best dia gambar aku banyak. Itulah tanda kita sayang diri kita. Baik, aktiviti yang pertama, buka kamera. Siapa yang sudi buka kamera? Okey, baik. Saya nak memperkenalkan satu pen yang sangat saya suka pakai, iaitu pen kaligrafi 3.0. Mana? Ni. Ni pen ni. Pen ni sangat best. Sahabat-sahabat semua, rakan-rakan cikgu, pentadbir yang dihormati, cikgu semua, GBK, anak-anak murid semua. Okey, ni ialah pen yang paling best lah, pen kaligrafi. Okey. Jadi yang pertama,
Ini pun pen yang cikgu suka. Okey. Baik. Cikgu tunjuk ini koleksi cikgu lah. Ini tape namanya. Tape. Okey, cikgu beli kat kedai RM2 kat DIY. Okey. Kemudian beberapa colour pen lah. Okey, aktiviti yang pertama, jom kita buat sama-sama. It's okay, tak apa sayang, tak buka kamera pun tak apa. Kita support je. Non-judgmental, cikgu tak marah. It's okay sayang, tak apa. Okay, yang penting kita buat kita okay, baik. Okay. Kalau awak ada gambar, okay, gambar, keluarkan gambar semua. Kemudian tampalkan gambar pada muka surat pertama. Okay, ni kita guna buku baru, okay. Saya guna buku baru. Okay. Yang pertama di sini ni page kulit tu. Page kulit, letakkan gambar awak yang paling awak suka. Okay, awak tampal. Dah keluar kan? Okay, yang kedua. Okay, kalau ada tape ni, okay, saya nak tunjuk sikit. Kena dekatkan sikit dengan buku saya. Okay. Nampak tak Okay. Saya guna tape saya ni untuk dijadikan border. Okay. Tape ni sebenarnya sangat cantik. Sangat cantik. Okay. Awak buat saja border untuk kita nak ceriakan kita punya buku. Saya selalu buat border dululah supaya nanti kita rasa macam tahu nak tulis di mana. Kalau kita tulis dulu, kita tak sempat nak letak border ni. Okay. Okay, ni contoh kita buat yang pertama. Ni aktiviti yang pertama. Okay, yang pertama kita buat border. Okay, siap. Okay, border macam ni. Alright. Okay. Kemudian keluarkan satu. Yes, tak apa. Pelan-pelan kan. Permulaan tu memang kita macam tak ada idea. Tapi tak apa. Lama-lama, bila lama-lama dipraktiskan, akan jadi biasa. Okey, cikgu suka guna sampul surat lama. Sampul surat raya kan kita tak dapat raya hari tu. Jadi cikgu ni orang dia tak suka pakai gunting. Tapi kalau you all ada gunting tak apa. Okey, cikgu akan koyak. Cikgu suka guna teknik koyak. Cikgu koyakkan berbentuk love. Kalau awak tengok dalam YouTube, rakan-rakan saya yang jena daripada Indonesia, daripada India, daripada Scotland, cikgu pun ada team dengan overseas sana. Kami duduk dalam Telegram kami dan kami sharing, syukur Alhamdulillah, dan semuanya mempunyai bakat yang luar biasa. So diorang pun suka dengan teknik cikgu yang memang langsung tak menggunakan pembaris. Kan? Pada cikgu bila guna pembaris tu, kalau pembaris tak ada jadi tak ada, susah kan? Kita macam kita bergantung sangat dengan dia. Okay, baik. Pembaris ke gunting ke, okay, cikgu guna teknik koyak. So ada love. Okay, sekarang ni aktiviti kita yang pertama ialah kita buat love dulu. Love. Okay, dah siap love? Dah siap love? Kita tampalkan di tengah-tengah buku. Okay, nampak tak? Okay, nampak? Boleh respon? Nur Nafisa. Nampak. Okey sayang, terima kasih. Zahra buat tak? Tak apa. Alah comel. Wow. Cantik cikgu. Okey, bagus Zahra. Ya Allah, subhanallah. Bagus Zahra. Saya tengok Zahra kusyuk dengar tadi. Okay? Okey, tampalkan. Okey, lepas gambar, kakak tampal gambar, tampal love ni. Okey, kita tampal love di tengah-tengah di tengah-tengah. Okey, tampal love di tengah-tengah. Kemudian macam saya tak suka, koyak-koyak jadi bentuk. Macam Cikgu Aida tak suka pakai gam tau. Nanti buku cikgu melekat. So itu cikgu suka tape ni. Tapi setengah orang dia tak suka tape, dia nampak macam comot. Tapi pada cikgu it's okay. Okay, kemudian cikgu tapekan dia. So cikgu tak perlu gam. Cikgu tape je dia. Macam selotip tu. Okay, cikgu tapekan. Okay, cikgu tapekan. Okay, budak-budak lelaki, murid-murid lelaki jangan cakap, Allah cikgu, takkanlah saya nak buat benda-benda macam tu cikgu, ni budak-budak perempuan je kerja ni cikgu. Love ni, ya Allah, pengsan nak buat ni cikgu. Tak apa sayang.
Kalau awak tak nak buat, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya awak ada idea sebab di sekeliling awak akan ada perempuan-perempuan, mungkin awak ada kakak, mungkin ada awak ada adik perempuan, dan mana tahu kalau awak ada kawan-kawan perempuan yang datang luahkan, aku ni tak syok, aku tengah stres ni, macam mana aku nak buat. Awak janganlah respon dalam kondisi sikit nak stres. Tapi agaknya bila awak dah masuk kelas Cikgu Aida ni, awak dah ada idea, hari tu kan aku dengar Cikgu Aida punya kelas, kalau stres kau boleh buat ni. Maksudnya awak bagi info kepada dia. Itu pun satu kebaikan juga sebenarnya, bagi info pada kawan-kawan. Okey, habis awak lukis lemah, saya tampak tepek macam ni je. Okey, nampak? Saya tak perlu gam lah sebab saya takut buku saya melekat. Saya tak suka lembik-lembik melekat-lekat tu kan. Okey, jadi di atas ni awak tulis I love ni nama awak, nama yang mak awak panggil, nama yang awak suka disebut. Bawah ni myself. I love myself. Okey, jom kita sama-sama tulis. Okey, saya tunjukkan sikit Okey. Sebab tu saya kata saya suka guna pen ni sebab pen ni dia mata besar. Okay, to love myself. Okay. Mula-mula kita rasa macam, ya Allah cikgu nak tulis I love myself je ke? Tak apa sayang, mula-mula sayang. Memang kita tulis I love myself je sebab kita masih tak mendalami. Duduk dalam kelas macam ni kita tak dalam sangat. Bila awak duduk sorang-sorang nanti dalam rumah, duduk dalam bilik diam-diam, malam-malam tak boleh tidur. Sebab pandemik ni ramai bagi tahu cikgu saya payah tidur sekarang. Agaknya kenapa cikgu? Okey, boleh dibayar. Okey. I love myself. Maksudnya kita okey, lepas pen tak duk. ni saya akan tambah stiker yang saya tulis aktiviti pertama I love myself. Aktiviti 1. Tapi awak tak payahlah tulis aktiviti 1. Awak mungkin tulis tarikh hari ni berapa. Hari ni awak buat tarikh. Lepas tu pastikan pada penulisan awak tu awak buat tanda nama awak. Macam saya tulis nama saya dan juga tarikh. Cikgu suka tulis tarikh Sebagai contoh hari ni berapa hari bulan. Hari ni 29 2021. Tulislah tarikh semua, tanda tangan awak semua. Okey? Sebaiknya tulis tarikh. Saya suka tulis tarikh sebab benda tu akan imbas di masa akan datang. Alright? Okey, ini aktiviti pertama. Kita dah siap. Tak susah pun. Tapi bila kita duduk sorang-sorang, kita ralit buat benda ni, carilah sesuatu yang indah dalam hidup kita. Okey, baik. Itu yang pertama. Aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua. Apa kita nak buat? Baik. Ambil 5 jari. Okey, ambil 5 jari. Semua. Ini tadi. Okey, ambil 5 jari. Kemudian copkan 5 jari pada kertas. Buat macam ni. Okey, ambil jari. Kemudian touch pada kertas dan buat 5 jari awak. Okey. Nampak? Baik. Kemudian dalam tapak tangan tu, ruang tapak tangan, tuliskan 5 kebaikan. Ni sebagai contoh. 5 kebaikan. Okey, tengok kamera. 5 kebaikan. 5 kebaikan saya. Kita tak cerita tentang orang lain. Selama hari ni mungkin kita tak tahu apa kebaikan kita buat. Apa yang baik tentang diri aku ni ya. Aku ni suka
Sepatutnya aku baik dulu. Okay, 5 tentang kebaikan. Okay. Okay, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Cukup 5 kebaikan. Okay, dah cukup 5 kebaikan. Bangun awal, bersedekah, mudah tersenyum, 5 kebaikan lagi, suka masak, 5 kebaikan lagi, suka sebarkan ilmu. Tu Cikgu Aida tulis. Mula-mula kita rasa, aku buat ni macam aku angkat diri aku pula. Macam masuk bakul angkat sendiri, nak lift sendiri. Tapi tak apa. Kita dah lama dah tak melihat diri kita. Inilah ruang untuk kita lihat diri kita. Sebab tu kita kata penulisan jurnal ni kalau dalam terapi psikologis, dia sangat dalam. Dia akan pergi deep ke dalam. Bila dia pergi deep ke dalam, dia akan merawat hati-hati yang tak best. Okey, baik. Seterusnya. Tadi kita dah pergi kepada 5 kebaikan. Kemudian kebaikan dan juga kelebihan lain. Kebaikan yang kita buat. 5 kebaikan yang kita buat. Dalam tempoh PKP ni apa kebaikan yang kita dah buat. Okay. Baik, muka surat yang seterusnya kita buat pelangi. Pelangi. Yes, saya suka pelangi Pelangi. Pelangi tu buat besar macam ni. Buat pelangi macam ni. Okay, buat bentuk pelangi. Nampak tak? Okay, buat bentuk pelangi. Alright. Okay, itu yang ketiga. Pelangi menceritakan tentang kelebihan ataupun kekuatan diri. 5 lapis. 5 lapis kekuatan diri ataupun kelebihan diri sendiri. Apa kekuatan? Cari balik. Yang selama hari ni kita macam terlupa kan? Baik, okay. Dah siap Seterusnya, kita dah di hampir penghujung dah ni. Okay. Kita yang pertama, I love myself. Yang kedua tadi, kita tengok kepada kebaikan yang kita dah buat. Ada penonton kat rumah ni. 10 orang penonton. Okey, seterusnya kita buat pelangi indah namanya yang menceritakan tentang kekuatan dan kelebihan diri kita. Okey, boleh isi Google Form. Ni mungkin ni lah kot kehadiran. Ya, Aina Nur Afika. Aina buat tak Aina? Okey. Baik. Link kehadiran. Okey. Baik. Seterusnya kita buat ni yang terakhir ialah buat love 4 lapisan. Okey. Love 4 lapisan iaitu saya buat love kecil. Ini vision board Okey, love kecil dulu di tengah. Okey. Kemudian buat 4 lapisan. 2 3 Okey. Dan 4. Nanti ada yang tanya cikgu kenapa bentuk love je? Itulah hati kita. Kita berbicara dengan hati. Bicara tentang hati. Okey. Atas tu awak tulis vision board. Okey. Atas tu awak tulis vision board yang kita nak ceritakan. Okey. Contohnya macam ni. Okey, saya buat siap-siap supaya awak nampak tadi saya buat. Okey, nampak tak sayang? Alright. Okey, yang pertama tadi kita tengok. Yang kecil sekali tu ialah vision board kita di sekolah. Kita nak dapat berapa A?
Cita-cita dan harapan kita. Kalau kakak SPM awak nak dapat berapa A ataupun awak nak tulis lulus, cemerlang dan sebagainya. Okay, itu cita-cita. Untuk murid lah, kalau untuk guru-guru mungkin di sini alam kerjaya. Alam kerjaya kita sekarang. Okay, yang kedua, murid-murid semua nak masuk universiti apa? Okay, nak masuk universiti apa? Okay, lapisan yang ketiga, yang paling besar yang colour purple ni, kerjaya. Kakak nak kerja apa? Abang nak kerja apa? Mula-mula di sekolah, awak kelas apa, nak masuk SPM apa? Target di sekolah dulu. Target yang kedua, vision board yang kedua, universiti apa yang awak nak masuk? Okay. Kemudian lapisan yang ketiga ialah kerjaya. Okay, kerjaya. Kerjaya impian. Mesti kena buat vision board. Tengok, lepas tu warnakan, perjelaskan. Lepas tu kalau di dalam lingkungan ni, awak boleh tulis kerjaya yang aku impikan ialah ingin menjadi seorang jutawan. Ya Allah, permudahkanlah urusanku. Perbanyakkan tulisan sepenuh-penuhnya ni. Penuh-penuh. Tulislah apa saja. Kalau universiti apa, kalau awak dah nampak UPSI nak jadi cikgu, okey UPSI, aku nak ambil kursus apa, detailkan lagi. Okay. Baik. Okay, cikgu tunjuk sikit, biar awak tengok sikit, lama sikit, biar jelas. Alright. Okay, good. Okay, yang ini tadi, yang 5 jari. Alright. Kemudian yang pelangi. Okay, yang pelangi tu tentang kebaikan, kekuatan diri. Okay, kekuatan diri kekuatan tu awak warnakan. Pelangi tu ada banyak. Kekuatan diri awak apa? Pandai bercakap, kekuatan diri awak rajin masuk kelas, konsisten. Kekuatan diri awak tidak mudah tersentak dengan orang lain. Kekuatan diri awak menyayangi semua dan menyayangi diri sendiri. Ada anak murid saya, dia dah boleh tulis dah kekuatan diri, saya mula menyayangi diri saya. Allah Subhanahu. Hebat sebenarnya kan? Bila kita dah ada kekuatan untuk sayang diri kita takkan biarkan diri kita tak mandi. Bila kita dah mula sayang diri kita takkan biarkan diri kita tak masuk kelas. Bila kita dah sayang diri kita dah mula nak cantikkan diri kita, nak handsomekan diri kita dan kita tak malu dah. Kita dah ada self confident. Bila kita sayang diri kita dah mula rasa macam tak kisahlah dia nak cakap apa pun, jadi aku, mental aku sihat. Kalau kawan-kawan cerita tentang benda-benda yang trauma, dalam media sosial cerita tentang fitnah, cerita tentang benda-benda yang menakutkan, hai bye-bye kan sahaja. Tinggalkan. Awak duduk dalam dunia awak ni, dalam jurnal awak ni. Sangat indah kakak, seronok sangat. Awak akan lebih bermotivasi kalau yang lebih bagus, kalau lah awak petik, awak pergi Instagram, awak tulis quotes self-love. Quote self-love. Falsafah sayang diri. Ataupun awak type je #I love myself, dia keluar macam-macam falsafah tentang macam mana kita nak sayang diri kita. Setiap hari awak tulis perkataan yang baik-baik dalam diary tersebut. Okay? Baik. Itu saja daripada Cikgu Aida. Semoga bermanfaat untuk semua dan cikgu harap aktiviti kita pada hari ini boleh memberi inspirasi kepada semua. Saya minta maaf sepanjang saya berkongsi ilmu ini yang sedikit ini, terlebih kata terkasar bicara, tergurau senda, menggunakan perkataan yang mungkin menyalahi silam budaya. Saya mohon maaf sesungguhnya. Yang hebat, yang berkuasa itu daripada Allah dan yang selemah-lemahnya itu daripada saya. Dan saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih semua yang join hari ini. Subhanallah, syukur, alhamdulillah, amin. Kembali pada Cikgu Sanisa. Okay, Masya Allah, satu perkongsian yang sangat-sangat menarik dan praktikal. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aida atas perkongsian ilmu sangat-sangat bermakna sebentar tadi. So cikgu harap perkongsian pada hari ini bukan setakat terhenti di sini. Okay, apa yang anak-anak buat tu bukan setakat hari ini saja, tapi teruskanlah jurnal anak-anak itu, teruskan penulisan jurnal anak-anak itu dari hari ke sehari. Okay.
buat yang simple-simple dahulu macam Cikgu Aida cakap pun tak apa. Okay, kita melatih jari jemari kita untuk lebih kreatif. Saya tengok tadi cantik sungguh, kreatif sungguh Cikgu Aida. Itu bila dia cakap umur Cikgu Aida dah 41, saya macam tak percaya. Agaknya inilah salah satu rahsianya Cikgu Aida nampak sentiasa awet muda. Ya Cikgu Aida. Ya, Allah subhanallah. Ya, sama Okey. Afika. Alhamdulillah. Okey, anak-anak sekalian, mungkin 1-2 minit ni cikgu bagi ruang kepada anak-anak yang nak bertanya pada Cikgu Aida. Mungkin ada sepanjang sesi kita tadi, sebenarnya tak sedar pun sesi kita hampir 2 jam. Sangat seronoknya perkongsian yang Cikgu Aida buat secara santai, lepas tu dengan buat sama-sama, kita tak sedar pun sebenarnya kita dah menghampiri jam 5 petang. Jadi kalau mungkin anak-anak ada soalan yang nak bertanya, sementara itu anak-anak bolehlah isi borang kehadiran yang Cikgu Nuraini telah sharekan di ruangan chat, ataupun ada yang nak bertanya soalan sepanjang Cikgu Aida bagi penerangan tadi nak tanya tapi takut pula mencerap Cikgu Aida. Jadi simpan soalan tu dulu. Jadi cikgu bagi 1-2 minit ni ruang lah untuk anak-anak mungkin nak bertanya pada Cikgu Aida. Boleh buka mic. Adakah yang nak bertanya? Rugi ni. Bukan sebenarnya kita dapat terbang sampai ke Lumut Perak. Okey, terima kasih Cikgu atas pesan yang sangat bagus. Okey, Aida. Dah jelas agaknya, mungkin dah jelas Nak tanya kot. apa-apa ke? Ya Cikgu Aida. Mungkin jelas dah kot. Ya, sebenarnya memang kalau ikutkan penerangan Cikgu Aida tadi satu persatu terang. Jadi memang Macam mana sebenarnya kita nak apa tu? jelas sebenarnya penerangan tersebut. Itu cikgu Okey, ada ada- soalan apa tu? Soalan daripada Aina Nur Afika, macam mana kita nak cari persekitaran yang positif Cikgu Aida? Yes. Okey, macam mana kita nak cari persekitaran yang positif? Okey, sebenarnya anak-anak murid semua, yang positif tu sebenarnya dalam pemikiran kita. Kita yang letakkan. Ada setengah orang walaupun dia berada di tebing, tapi tempat tu lah yang mendamaikan dia. Sebab tu lahirnya budak tebing. Kalau kita duduk di rumah kosong, sunyi, tak ada orang ganggu, pun kita tak jumpa tempat yang persekitaran yang mendamaikan. Kan? Kalau kita duduk rumah kosong tak nak diganggu, jadi takut pula. Kan? Jadi di manakah kita tak akan jumpa sebenarnya. Jadi kita belajar mensyukuri apa yang berada di sekeliling tu. Walaupun tengah hirup pikuk, adik ada, ramai ada, tapi insya-Allah pasti akan jumpa bila berfikiran positif. Tak apalah, adik ramai pun, kalau dia orang kacau pun sikit-sikit, duduk kat katil sendiri pun, duduk kat rumah kecil pun, tapi di situlah ruang positif awak. Persekitaran positif awak. Jadi bermula dengan fikir positif. Ada orang walaupun rumah besar, tapi dia tak rasa dia tu positif, persekitaran yang positif tak. Jadi untuk cipta ruang positif, jadi orang yang mula-mula berfikiran positif. So persekitaran positif akan datang. Dia vibes tu akan meresap. Kita sendiri yang wujudkan dan kita sendiri yang akan rasakan. Kita tak boleh minta Cikgu Sanisa, ciptalah ruang positif persekitaran untuk saya ni. Tak akan mampu, ya Allah, subhanallah. Pergilah ke lautan, pergilah angkasa, pergilah ke dasar lautan. Kita tak akan jumpa selagi kita tak cari yang ada di sekeliling. Tak syukuri apa yang di sekeliling, tak rasai apa yang di sekeliling. Sebaiknya belajarlah untuk merasai yang di sekeliling, menikmati apa yang ada di sekeliling dan mensyukuri apa yang ada di sekeliling. Maka persekitaran yang positif pasti akan wujud walaupun berada di dalam ruang kereta yang kecil bergerak tu kan. Dalam jam pun boleh rasa positif je. Okay, saya harap menjawab. Yang penting pemikiran dulu yang positif. Baru wujud persekitaran yang positif. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Aida. Maknanya kita balik semula kepada 3 step tadi. Fikiran, emosi dan tingkah laku. So yang pertama tu apa pun kita kena syukur, ubah mindset kita, set minda kita positif, insya-Allah tingkah laku kita pun akan jadi positif. Okey, ada lagi soalan? Mungkin ada satu lagi soalan kalau yang nak bertanya. Sementara Boleh. itu kalau ada yang belum bagi mengisi borang kehadiran,
Cikgu minta anak-anak untuk isi borang kehadiran yang telah pun kita pin ke ataupun kita hantar dalam ruangan chat. Okay. So kalau ada ke satu lagi soalan? Kalau tak ada, mungkin kita boleh bergambar dulu Cikgu Aida. So Cikgu minta kerjasama, kita buat sesi bergambar sebentar. Walaupun berada di alam maya, tetap juga kita boleh buat sesi bergambar selepas program. Okay, so semua buka kamera, comel-comel tengok cermin, elok tak tudung tu. Okay, so yang pertama ni kita buka kamera, ambil gambar, semua senyum. Kemudian yang kedua, boleh angkat kot rasanya hasil masing-masing tadi yang first muka surat tadi, muka surat yang pertama. Tak kisah tak cantik ke apa, yang penting itulah yang anak-anak buat. Itulah hasil anak-anak. Kita kena sayang apa yang kita dah buat. Okay? Yes. Okay. Cikgu Nuraini boleh bantu saya ambil gambar. Kita buat sama-sama. Okay, buka kamera semua. Okay, senyum. 1, 2, 3. Alright. Okay, cantik masing-masing, comel. Okay, kemudian yang kedua kita paparkan hasil kita tadi. Tak kisah macam mana pun hasil masing-masing, pegang. Pegang letak dekat dada hasil masing-masing, kita bergambar. Kita kena sayang, kita ni positif. Hasil kita macam mana pun. Ready dah semua? Ready? Okay, dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih semua. Okay, sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aida atas kelapangan waktu dan kesediaan untuk berkongsi ilmu pada hari ini bersama dengan anak-anak SMK Majdi Baru 2. Bukan setakat anak-anak yang dapat sahaja, tapi guru-guru pun turut sama dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini. Terima kasih sekali lagi Cikgu Aida atas kesediaan bersama kita pada petang ini. Baiklah anak-anak semua. Cikgu Salisa. Jangan seritlah Cikgu Aida, kalau lepas ni kita undang lagi sekali, mungkin ada fasa yang kedua dan seterusnya. Harap Cikgu Aida tak seritlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Bagi meneruskan lagi program pada petang ini, harap-harap anak jangan keluar dulu. Anak-anak jangan keluar dahulu daripada Google Meet kita. Kita ada satu lagi sesi yang terakhir. Jadi untuk meneruskan sesi tersebut, Cikgu serahkan majlis ini kepada Cikgu Farhah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Aida atas perkongsian yang sangat bagus. Sebab tu saya suka jemput Cikgu Aida sebenarnya. Banyak manfaat yang pelajar boleh dapat. Okay, kita aplikasikan kita punya kehidupan melalui jurnal yang Cikgu Aida buat tu. Yang penting pemikiran kita kena positif. Okey. Kita dah ambil aura positif dari Cikgu Aida kan. Okey. Jadi Cikgu harap isi borang kehadiran yang telah Cikgu bagi tadi, sebab kalau awak tak isi borang kehadiran, Cikgu tak dapat nak ambil nama yang ada tu untuk dimasukkan dalam kita punya cabutan bertuah. Jadi pastikan isi. Kalau tak isi, rugi. Okey, Cikgu bagi masa lagi, ada lagi pelajar yang masih tengah isi. Okey. Cuma ini cabutan bertuah untuk pelajar je cikgu-cikgu, maaf. Okey, cikgu-cikgu kita bagi pendaftaran untuk SPLKPM. Okey, untuk pelajar sahaja kita bagi untuk cabutan bertuah ada 6 hadiah. Okey, grand prize adalah KFC. Okey, 5 lagi adalah rahsia. Okey, nanti akan dapat kat rumah awak nanti bagi sesiapa yang dapat. Okey, kita lihat nanti siapa yang bertuah. Okay, kita tengok kejap kehadiran masih lagi ada yang isi. Sekarang ni ada 76 orang. Tadi kehadiran tahu cikgu lebih capai tadi. Kita capai 105 orang tadi. Okay, sekarang mungkin sebab line tak okey. Jadi makin lama makin susut. Mungkin habis data agaknya kot. Okey, tak apa. Yang ada ni masih kekal selama 2 jam ni. Memang kamu bernasib baiklah line kamu bagi kerjasama kan.
Okey, bagi masa kejap lagi. Kita tengok kawan kamu masih isi. Okey, tak ada lagi ke? Yang nak isi lagi? Cikgu bagi masa. Okey. Sekarang ni 76 orang. Sekejap ya. Cikgu janji sampai pukul 5 kan? Okey, kejap. Sekarang ni yang dah isi baru 76 orang. Yang lain tak nak Yang lain tak apalah cikgu, saya bagi je pada kawan saya. Macam tu? Apa cikgu faham masing-masing ni masih lagi meneruskan jurnal mereka kot. Masing-masing tengah shot lagi ni buat. Okey, tak apa, nanti sambung lagi. Okey, isi sekarang. Okey, sekarang ni 77. Siapa lagi tak isi? Ni 77 pun termasuk cikgu ni. Tolak-tolak cikgu berapa orang? Ada berapa orang? Okey, kejap ya. Cikgu ambil senarai nama. Okey, dah masa apa, tak ada lagi yang nak isi kan? Okey, kejap ya. Cikgu share kejap. Cabutan bertuah Wih, siapa yang bertuah ni? Betul. Untunglah. Seronok. Kejap line cikgu pula yang slow ni kejap. Okey, kejap baru nak keluar. Kita tengok siapakah yang bertuah. Wow. Sekejap ya. Beruntung orang Johor. Siapa yang dapat memang rezeki lah kan? Itulah rezeki, insyaAllah. Program santai-santai sambil kita dapat ilmu, sambil tu kita buat cabutan bertuah untuk suka-suka. Wow, ada roda. Tu dia. Ya, kita buat roda lagi. Dahsyat. Okey, kejap ya. Awesome. Okey, masih ada yang isi lagi kejap ya. Cikgu tambah lagi. Isi Dia dah nampak roda koma. baru, dia dah isi. Isi koma, isi. Cikgu tak boleh isi Cikgu pun nak isi juga. Aduh, Cikgu-cikgu next time nanti program untuk cikgu. chance untuk menang 1.31. Aish. Give our take. Give or Ya, take. cikgu cek lagi senarai nama ada lagi tak yang masih nak isi. Okey, ada lagi yang baru isi kehadiran. Nampak roda barulah nak isi. Yes, lagi. Isi. Okey, dari Zulfika hinggalah yang last kali yang baru isi borang adalah Hidayah. Okey, tak ada lagi Okey, masa yang diberi dah tamat ya. Cikgu ni tepati masa. Okey, jadi Pasal dah boleh keluar. okey, kita mulakan dengan cabutan bertuah. Kita tengok siapa yang bertuah, anak-anak murid cikgu yang bertuah hari ni ya. Okey, yang pertama kita lihat. Ni belum grand prize Grand prize nanti yang last kali. Okey. Siapakah yang bergelar jutawan itu? Jutawan kasih sayang. Okey, Wan Nur Hasni. Okey. Hasni jangan lupa kontak cikgu. Okey. Okey, cikgu remove jadi nama dia takkan ada lagi nanti. Okey.
Okey, yang kedua. Siapakah yang bertuah yang kedua? Okey, Putri Amira. Ada tak Putri Amira? Ya, saya ada. Ada, okey. Kalau tak ada tu cikgu tukar orang lain. Okey. Oh, sorry. Kejap. Tak apa. Putri Amira tadi cikgu lupa pula nak tengah remove. Okey. Yang ketiga. Siapakah yang bertuah? Selalunya ada muzik. Hari ni tak ada muzik pula roda ni. Okey. Yang ketiga adalah Siti Khadijah. Ada tak Siti Khadijah? Ada. Suka tak? Suka sangat. Okey, yang ketiga tak ada pun lelaki ke? Peserta lelaki hari ni sikit. Okey, sedia. Siapakah yang bertuah? Yang keempat. Dia nak Aina Farisha ke? Okey, Aina Nur Adila. Ada tak Aina? Ya, saya cikgu. Ada. Belum muncul lelaki. Itulah. Haziq lah Haziq. Cikgu doa Haziq ke? Fahrin. Naim. Naim ke? Haikal. Okey, yang seterusnya. Zulfika, bila lah orang nak kena nak dapat Yang kelima. Ada dua lagi maknanya yang kelima dengan keenam ni. Okey, siapakah dua orang ni? Okay, Muhammad ke Siti? Hidayah. Lelaki senyum dalam kesedihan. Okey, Nur Hidayah ada tak Nur Hidayah? Ada, Juga cikgu. lagi. Okey, kalau tak nyaut tadi memang cikgu anggap tak ada dah. Okey, yang last ni. Okey, siapa yang dapat KFC ni? Aduh, siapakah adakah dia? Muhammad ataupun siapakah Ahmad? dia? Jeng. Kejap Ataupun Nur? Okey, yang terakhir grand prize. Okey, sedia. Ya Allah, bagilah. Muhammad. Mana Muhammad? Muhammad. Okey, Zahra. Aduh. Jangan mencas ya. Mencas hadiah. Okey, itu sahaja. Dusta. Itulah fake hope. Dusta, tak dusta Aziz. Semua kena belaka. Itulah, Koma kena Aisyah, tulis Aisyah jurnal main. banyak sikit. Okay, next time kita buat program lagi mesti cikgu akan buat cabutan bertuah kan. Jadi doa-doa lah cikgu buat program lagi kan lepas ni. Lepas tu awak join lah macam ni kan bagus. Ramai yang join kan. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, dah pukul 5 dah. Okay, semuanya tiba-tiba semua baik dengan Zahra. Yelah. Okay, itu sahaja. Okay, sebelum kita akhiri majlis kita, okay, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan al-as. Okay semua. Say bye dekat Cikgu Aida, Cikgu Aini, Cikgu Sanisa. Bye cikgu. Terima Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye cikgu. Jaga dia baik-baik. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Aku dengar suara warga lelaki. Cikgu. Terima kasih cikgu Aida. Sama-sama. Terima kasih wakil. Ayah. Terima kasih, cikgu. Bye. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Cikgu Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, next program pastikan lelaki yang dapat cabutan bertuah pula Ini lepas ni. kecewa betul tu. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Cikgu Bye. Aida minta diri dulu ya. Terima kasih Kak Aida. Okay, Alright. terima kasih Cikgu Aida. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Yang lelaki jangan patah hati.
kita pusing roda lagi. Lain Allahu Akbar. Okay, bye. Assalamualaikum. Lupa pula nak start. Okay, Cikgu Farha boleh stop recording.